Jauh lagi besar. Penonton tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dan menyambung kuliah ataupun perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana kita berhenti beberapa ketika kerana suasana wabak ataupun pandemik Covid. Cuma kita start hari ni, tak tahulah esok tu mari PKP pula. Lagu mana. Kita tengoklah keadaan kalau Majlis Agama Islam membenarkan kuliah ni terus, kita teruslah. Kalau tidak, kita kena tangguh. Ataupun kalau panjang mungkin kita buat melalui online. Oleh kerana kita berhenti lama baru ni, dan kita sebenarnya kita telah baca sehingga ayat, rasa tak silap ayat 60 surah Hud, iaitulah surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Tetapi oleh kerana kita berhenti lama, saya undur balik untuk malam ni sebagai permulaan kuliah kita ni. Kita undur balik perbincangan kepada ayat 50, iaitu ayat 50 ni ialah ayat tentang salah seorang Nabi, iaitulah Nabi Hud alaihissalam, yang mana surah ini mengambil sempena Alhamdulillah, mengambil sempena daripada nama salah seorang Nabi yang masyhur, iaitulah Nabi Hud. Dan kalau kita tengok surah Hud ini antara surah-surah di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi-Nabi. Ada beberapa surah yang menceritakan kisah Nabi-Nabi ini secara banyak orang. Bagi contohnya surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya, surah Al-A'raf, dan ini surah Hud ni antara surah yang dibawa cerita beberapa orang Nabi sebagai iktibar dan juga sebagai peringatan kepada kita semua. Ayat sebelum ini kita baca kisah tentang Nabi Nuh, iaitu ayat sebelum daripada ayat 50 ni, iaitu bermula dengan panjang ayat kisah Nabi Nuh ni, panjang, iaitulah bermula daripada ayat 25 lagi, 25 surah Hud ini sehinggalah ayat 49. Panjang ceritanya dan kita telah baca ayat-ayat tersebut ini. Dan amba rasa kenapa disebut kisah Nabi Nuh ni dengan agak panjang, kerana dia adalah Nabi yang pertama berhadapan dengan masalah ataupun isu syirik. Sebelum dia ni Nabi Adam, Nabi Idris tidak berlaku syirik, tak ada berlaku syirik, walaupun ada mungkin maksiat, seperti mana dalam kisah anak Nabi Adam, balas dua beradik tu. Dan bila mari Nabi Idris ni, suasana boleh kata tak ada isu, orang hidup dengan berpegang teguh kepada agama. Tapi selepas kewafatan Nabi Idris alaihissalam, selama lebih kurang 1000 tahun, barulah berlaku peristiwa syirik. Dan bila syirik inilah Allah SWT menghantar Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dia ni kira Nabi yang pertama berdepan dengan kaum dia yang tidak berimeh. Sebelum pada tu orang berimeh, cuma mungkin ada maksiat ataupun dosa buat ni tidak berimeh. Sebab bila syirik ni dia menyembah benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kerana itulah boleh jadi Allah SWT menceritakan dalam surah Hud ini kisah Nabi Nuh ni panjang, bermula pada ayat 25 sehinggalah ayat 49. Panjang perbincangan. Dan malam ni kita sambung dengan kisah Nabi yang lain, iaitu bermula pada ayat 50, iaitulah tentang Nabi, salah seorang Nabi yang berbangsa Arab, iaitulah Nabi Hud. Dia Nabi berbangsa Arab ni, kalau ikut dalam hadis ada 4 orang saja, iaitulah Nabi Hud, Nabi Saleh dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mengatakan Nabi Ismail. Nabi Ismail ni dipanggil Arab,
Arak juga, tapi dia ni bukan Arak original. Sebab Arak ni kalau kita ngaji dalam sejarah dia dan juga dalam sejarah sastra Arak ni, dia ada 3 jenis Arak, 3 perekat Arak. Arak Arak baidah, Arak aribah dan Arak musta'rabah. Tu dia. Arak baidah ni hok jami-jami dulu sekali, termasuklah Nabi Hud dengan Nabi Soleh. Lepas tu mari Arak aribah. Lepas tu baru mari Arak musta'rabah. Arak musta'rabah ni ialah arak yang campur aduk. Darah dia tu, DNA dia ni bercampur aduk dah. Tidak betul-betul pure. Jadi Nabi Hud AS ni salah seorang Nabi yang berbangsa Arab. Kita baca ayat ni, ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Jadi Nabi Hud ni dihantar kepada kaum yang bernama Ad. Kaum Ad ini ialah satu kabilah Arab lama yang duduk di tempat tu yang dinamakan Al-Ahqaf. Kalau dalam disebut tu Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni kalau kita baca dalam buku, kawasan antara Oman dengan Yaman. Oman dengan Yaman tu kalau kita tengok dalam peta, dia Oman ni sebelah atas. Sebelah atas ni bahagian bawah tu Yaman. Bahagian bawah tu Yaman. Jadi dia Al-Ahqaf ni antara, kedudukan dia antara Oman dengan Yaman. Kawasan tu kawasan bukit, berbukit pada pasir, dan sebab tu dia panggil Al-Ahqaf. Bawah ni dia tulis mulai daripada ayat ni, iaitu ayat 50. Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Hud AS dan kaumnya. Dari peristiwa inilah surah yang ke-11 ini dinamakan surah Hud. Jadi sempena dengan cerita ni, Tuhan letak nama surah ni sebagai surah Hud. Jadi Nabi Hud AS ini dihantar kepada satu kaum yang bernama kaum Ad, penduduk negeri Al-Ahqaf di selatan semenanjung tanah Arab. Mereka hidup sebagai kaum tani yang mempunyai kebun-kebun ladang yang luas, dan mereka pula terkenal sebagai satu kaum yang kuat dan gagah. Sebagai penduduk negeri yang kering kontan, maka hujan adalah menjadi sebesar-besar rahmat bagi mereka. Jadi orang ni duduk pada pasir, tapi kerja dia menani. Sebab masyarakat masa tu, zaman dulu-dulu tu, memang masyarakat ni di barat pun, di timur ni hidup dengan pertanian. Dia tak ada teknologi moden seperti kita. Kalau kita baca dalam buku pun, masyarakat agrarian dia panggil. Di Eropah sendiri ke apa, hidup dengan pertanian. Di England mana kalau kita baca dalam buku, zaman dulu, sebelum manusia mencipta mesin, alat-alat ni. Lepas pada itulah bila mari teknologi ke apa, dia bertukar. Jadi negara industri. Kalau di barat tu berlaku revolusi industri di barat tu, di England dengan Perancis. Revolusi industri nah orang cipta apa ni, kereta, cipta kapal terbang, radio dan sebagainya. Itu cerita dia. Jadi orang yang duduk di tanah pada pasir ni, tanah zaman dulu ni, dia bergantung pada hujan. Hujan dan juga kalau setengah tempat sungai. Tapi sini tak ada sungai. Jadi betul-betul bergantung pada air hujan untuk mendapat apa ni, kesuburan. Kesuburan tanah tu hanya diperoleh dengan air hujan. Jadi bila Nabi Hud AS ni dihantar kepada kaum dia, benda pertama yang dia royak pada kaum dia ialah ya qaumi ibudullah. Ni seruan nabi-nabi. Kalau kita baca semua kisah nabi ni, dan nabi ni risalah dia ataupun mesej kedatangan dia iaitu ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Kita terjemah biasa sembah. Sembah ni kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab, dia tidak memenuhi maksud. Sebab sembah ni boleh jadi orang sembah ni pergi depan tokong kalau ni kat bubui hadiah apa, tapi orang hidup tidak ikut cara agama. Supaya setengah-setengah kita kan semaya molek dia semaya, tapi hidup dia tidak ikut agama. Semaya tak tinggal, tapi kehidupan harian dia, cara dia berpakaian, cara dia bergaul, cara hidup dalam rumah tangga, cara dia kerja, cari nafkah, tak cara kau agama. Jadi konsep
ibadat tu speak. Tapi kalau kita sebut terjemahan, sebab tu hamba suka guna menghambakan diri. Beribadat masuk kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Bila kita menghambakan diri Tuhan, maksudnya kita turut hak Tuhan suruh, kita tinggal hak Tuhan larang. Supaya kita buat contoh hamba. Sebab tu Nabi SAW dia lebih suka dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dia tidak bangga dengan gelar sebagai Rasulullah. Pernah dalam satu hadis itu disebut, Nabi kata, aku ni hamba ya. Dan aku suka dikenali sebagai seorang hamba, iaitu hamba kepada Allah. Dia tidak bangga dia ni Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni satu kedudukan yang mulia, tapi bagi dia kerana jiwa rohaninya, hamba Allah itu lebih tinggi kedudukan. Jadi situ. Jadi bila kita kata menjadi hamba kepada Tuhan, kita tahu dalam hidup kita hari-hari ataupun dalam cerita pun, bila orang jadi hamba ni dia tak ada kebebasan menentukan cara hidup dia. Dia ikut Tuhan ya. Kita tengok dalam cerita, kita baca dalam buku, bila sebut hamba ni ikut Tuhan dia suruh. Tuhan dia suruh makan, dia makan. Tak boleh makan, tak boleh makan. Kalau suruh tidur atas rumah, tak boleh rumah. Tidur tanah. Kau cerita labu-labi tidur di jemorang. Tidur di jemorang. Tak boleh tidur atas rumah. Pasal dia anggap sebagai hamba. Maka kita ni bila kata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, hendaklah kamu mengabdikan diri. Iaitu kita tunduk kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, bermula dengan pemikiran. Fikiran kita pun kena turut agama. Kita mikir ikut Islam. Kalau kita guna bahasa mudah hari ni, mikir itu sendiri mesti berfikir secara Islam. Jiwa kita pun kena tunduk kepada Islam. Daripada sinilah baru tubik perkataan yang Islam. Tubik perkataan yang sesuai dengan agama. Sebab lidah ni menjadi petunjuk kepada hati. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dalam syair Arab kata, innama ju'ilal lisan, dijadikan lidah itu 'alal fuadi dalila, menjadi petunjuk kepada hati kita. Orang kecek mulut ni, hak tubik mulut dia tu, itulah hak dalam hati dia. Sebab tu kena pilih perkataan. Kena cermat bila kita kecek ni, sebab hak tubik tu, hak tu sebenarnya dalam hati. Setengah orang tu kalau hati tak molek, tak boleh susuk. Tubik juga. Susuk tu tak berhalus ke apa, tubik. Pasal lidah ni dia menjelmakan, menzahirkan apa dalam hati. Dalam hati, hak tu penting. Jadi sebab itu hati ni kita kena pakat betul. Hamba sendiri tu ada apa-apa, kita betul hati kita ni biar kena dengan agama. Bila hati kita betul, pemikiran kita pun betul. Bila orang yang hidup dengan agama, dia tidak memikir kosip-kosip, tidak memikir nak buat benda jahat, tidak memikir nak nipu, nak gapo. Dia memikir positif semua. Berdepan dengan gapo pun pasal hak dalam. Pas dia kecek pun, dia kecek barang, dia tak pelawak. Dia tidak buat fitnah, dia tidak erik mulut. Tu orang yang hidup dengan agama. Sebab tu ada satu riwayat tu disebut, la yastaqimu lisanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan jadi betul lidah seseorang itu sehinggalah hati dia betul. Betul hati baru betul lidah. Baru betul lidah. Jadi waktu betul baik. Jadi balik pada hak ni, jadi sebab itulah kena jiwa kita ni kena tunduk dengan agama. Insya-Allah bila kita start dengan hati kita, sebab tu iman ni masuk dalam hati. Dia tak mari lain. Iman ni ma waqara fil qalbi, kata Nabi dalam hadis. Laisal imanu bitamani walat tahalli, walakin ma waqara fil qalbi. Iman ni benda tertanam. Kalau tanis, kalau kita, dia bahasa tu sesuatu lagi, dia bagi tertancap. Tancap ni supaya kita ambil lembing, rok kita letak atas tanah tu, beruk masuk dalam tanah, lekat coking lagu tu. Jadi iman ni ma waqara fil qalbi, benda tertanam dalam hati kita. Wasaddaqahul amal, perbuatan kita tu mencerminkan iman kita. Sebab kalau iman molek, amal perbuatan pun jadi molek lalu. Kalau iman tak molek, maya pun malah, mari masjid pun tak si, hari Jumaat pun lewat. Mari juga tapi semaya atas motor, orang jatuh hari Jumaat. Gi masjid mak, gi maya kau maya atas motor. Maya atas motor. Jadi semua ni menjadi gambar kepada hak dalam hati kita. Sebab tu iman ni ma waqara fil qalbi, tertanam teguh dalam hati. Wasaddaqahul amal,
perbuatan zahir kita tu mencerminkan ataupun melahirkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi sini para nabi dengan rasul ni buat mari berimeh dulu, ya qaumi budullah, berimehlah ataupun mengabdilah diri kepada Allah. Sebab apa? Sebabnya malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan hak sebenar-benar selain daripada Allah. Ni kita tengok Quran ni sebab dia berbicara kepada hati dan fikir. Sebab tu Tuhan bila dia suruh kita buat satu benda, dia tidak suruh saja, dia royak. Bapa macam dalam ayat ni, ya qaumi budullah, wahai kamu hendaklah kamu sembah Allah. Bapa betul tu mari dalam fikir kita, bapa nak kena sembah Tuhan. Maka dia jawab malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan lain ni hak sebenar-benarnya kecuali Allah SWT. Manusia boleh sembah berhala, boleh sembah batu, boleh sembah fenomena alam, boleh berlaku, tapi hak Tuhan betul-betul Tuhan, hak berkuasa, hak kawal dunia ni, kawal manusia Allah saja. Tu beza. Sebab tu dalam orang putih pun dia ada God dengan G besar, God dengan G kecil. Kalau kita ngaji bahasa Inggeris, God hak G besar tu Tuhan, tapi dia ada juga God dengan G kecil. God ni God juga, tapi ni hak kosong-kosong lah, berhala lah, berapa lah, tu God. Dewa-dewa kalau orang Melayu dulu panggil dewa-dewa ke apa semua ni, tu God. Tapi God yang sebenarnya God tu G besar. G besar. Kalau konteks kita Allah, lain pada Allah Tuhan juga. Hak manusia semua Tuhan ni bagi hak manusia semua, tapi hak betul-betul Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syahadah kita la ilaha illallah, koci situ lalu. La ilaha, tak ada Tuhan hak betul-betul Tuhan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini cara ni agama ni mari. Ayat ni mari ayat mu kena sembah Tuhan, abdikan diri pada Allah, kerana malakum min ilahin ghairu. Mu tak boleh buat gapo tu. Kayak orang kafir kita tengok. Kita sendiri pun kadang-kadang bergantung kau tu, tapi kita boleh bergantung kau dengan makhluk betul-betul. Boleh bergantung kau. Siapa masa dia kehendak Tuhan mari berlaku. Kehendak Tuhan ni tak ada orang boleh sekat. Manusia racun macam-macam, buat gitu buat gini, nak sekat, contohnya nak sekat banjir, nak sekat tsunami, tapi dia siapa masa berlaku banjir juga. Ikhtiar tu buatlah manusia, buat empangi, buat apa ni terusan dalai sungai. Tapi kalau dia tu hendak banjir, dia curah air lebih pada skala. Sebab 2014 tu Tuhan curah air lebih pada skala. Iaitu dalam masa yang singkat. Skala Tuhan jiru curah sikit, jiruh sikit, curah sikit, sebab tu tak besar banjir. Tapi mari 2014 ni, hak barang tu sepatutnya dia curah dalam seminggu, dia curah 3 hari. Curah 3 hari tu jadi banjir besar. Tu jauh-jauh tu. Mana kita ikhtiar dah. Tapi tu sebab sebut cerita di Jepun kan. Orang Jepun buat benteng di satu pulau tu 50 meter. 50 meter ni tinggi. Nak sekat tsunami daripada laut. Sebab dia duk ukur-ukur ombak tsunami ni paling tingginya 50, tak sampai 50 meter, bawah sikit. Jadi dia buat benteng tu 50 meter. Dan bila dia pasal alat pula laut ni, bila dia jangka tsunami nak mari, alat tu bunyi di laut, nelayan ni lari balik masuk kampung, naik atas pulau tu, periduk benteng tu, akak kalau kita akak gig, akak gig tu. Jadi ombak mari tak lepas, tepuh tu tak lepas, jadi selamat pula. Tapi berapa lama? Duduklah berapa tahun. Mari 1 tahun, ombak tsunami tu tinggi pada 50 meter. Hijab tu nak oyak. Demo ni bila bunyi syarat tu balik takut naik pula, tutup gate. Dia serah selamat dah. Duduk dalam rumah belakang, muka sekala tak air tak lepas. Tapi tahun tu Tuhan nak tunjuk kuasa dia. Ombak tsunami tu mari lebih tinggi pada benteng, lebih pada 50 meter. Bayarlah 50 meter ni tinggi. Tapi tu atas mari masuk, berkobar habis. Rumah berapa semua habis berkobar. Nak ayat kuasa tu. Kuasa Tuhan tu. Jadi kita orang beriman ni, Tuhan nak suruh kita balik ke Tuhan tu lah. Balik kepada Allah SWT. Tuhan yang sebenar-benar zat yang patut kita sembah, yang patut kita gantung, itulah di tempat dia. Tak boleh lain dah. Manusia ni kita boleh
Bergantung pada dia, ikhtiar ni dalam batas-batas kuasa manusia. Lebih pada tu tak boleh. Lebih pada tu tak boleh. Sebab tu kita tengok kan hari ni kan, mari ni COVID ni semua orang takut. Ikhtiar boleh. Tapi bila-bila ikhtiar jadi kerja juga. Jadi kerja juga nak royak. Pasal semua ni kuasa Tuhan nak royak aku ni lebih pada segala-gala. Mung ni boleh cipta tu buat gon, tapi dia aku no. Hebat-hebat Amerika, hebat Jepun, hebat Cina, hebat orang putih, Inggeris tu pun, Jerman ke apa semua, mati berapa puluh ribu mati. Dan dengar Tuhan uji sikit ya. Atas makhluk yang kita panggil virus COVID. Virus ni pula halusnya saiz dia lah ni panggil nano. Saiz nano. Nano ni bagi tak rapuh. Halus, kecil. Tapi waktu orang hidup takut belakang lah ni. Pas ambo pun takut, tak kata kau orang. Minta jauh sokmo dengan Tuhan. Muka kita tua lah ni. Tubuh kita pun ketahanan tubuh kita tak serupa dengan orang muda. Takut siapa gitu. Tuhan ayat aku atas kecil ya. Jadi kalau kita fikir Quran duk cerita sama kena Tuhan atas nyamuk tu, lawan namrud tu ni lah seolah gini lah. Sebab nyamuk tu kecil lagi, kecil. Tapi nampak. Bila-bila kecil pun nampak. Tapi hak ni mata kasar tak nampak. Tak mata kasar tak nampak. Makna Tuhan tunjuk zaman dulu atas nyamuk dengan namrud. Hari ni manusia hak agah zaman moden ni lebih agah pada namrud lagi, samsingnya Tuhan atas hak halus lagi. Berkobeh habis seluruh dunia. Ekonomi lupuh berapa semua, tak boleh nak buat apa satu. Vaksin pun orang ada waswah. Hak jenis hak agama ni waswah halal ke haram. Hak so lagi pula selamat ke tak selamat. Sebab ada fikir kena cocok mati. Kena cocok mati 4-5 orang, bukan seorang 2 orang. 4-5 orang mati. Tepat pula tempat canggih tu, di barak bukan tempat kita. Waktu kita kadang-kadang waswah tu, di segi agama kita kata lepas dah, muka mufti kata halal vaksin tu halal ke apa, kita selesai dah tu. Tapi bab selamat tak selamat. Siapa Perdana Menteri istihad, dia akan test dulu. Tak. Kalau suruh hamba tak berani dulu. Lok orang lain dulu lah, biar tentu orang lain selamat, baru kita cocok. Nak ayat ni kuasa Allah. Kalau kita nak panjang, nak ayat kuasa Allah. Sebab itulah agama ajar pada kita sembah Tuhan betul. Jangan gantung kepada makhluk dalam benda-benda yang makhluk tak boleh buat. Ni maksud daripada perkataan ya qaumi ibudullah. Kemudian ayat seterusnya dikata ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan ini. Upahku hanyalah dari Allah yang menjadikan daku. Mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Jadi dia terang kepada kaum dia. Sebab boleh jadi kaum dia mikir ni nak barang ni, bukan royak saja ni, ceramah berjebuk air liur mulut ke apa ni, tentu nak barang. Nak pitih, kau nak cara jamu makan, kau nak gitu, nak gini. Jadi Nabi Hud royak lalu. Aku ni bukan cari ganjaran, bukan cari pitih mah, bukan cari kedudukan, tapi buat ni kerana tanggungjawab. Maka kita pun lagu tu juga, kita orang berimeh ni, kalau kita ngajar, kalau kita buat benda molek, janganlah kita buat benda tu kerana nak cari pitih. Jangan nak cari pitih. Kalau kita sengaja tu nak cari pitih, tidak kena di segi agama. Tapi kalau orang bui, contoh orang yang ngajar masjid, dia ada perbincangan dalam kitab. Boleh kau tak boleh orang ngajar di masjid ni terima duit. Dah kena bayar kau tak kena bayar. Jadi ada dua pandangan. Ada mengatakan tak boleh ambil PT, ngajar free ya. Sebab itu lillahi ta'ala. Tapi ada pandangan mengatakan boleh ambil bukan sebagai upah, tapi sekurang-kurangnya nak bayar minyak kereta, nak berhenti makan roti canai, nak berhenti makan mi. Moga ustaz ni bukan ada PT belakang. Ramai ustaz ni tak ada PT. Setengah tu pergi ngajar tu tak ada PT dalam poket. Minyak pun bawa cukup. Ada setengah-setengah ustaz, kita tahulah, moga kita saing kan. Jadi kita bolehlah bui untuk keperluan dia. Keperluan dia tidak salah, walaupun ada perbincangan, tapi hamba pergi hak boleh ambil. Cuma kita jangan mitok lah. Ustaz hamba ajar kalau orang bui ambil, dia kata kalau orang tak bui mitok. Tak juga dia ngajar kalau kita boleh kelas. Jadi waktu mitok tak sah. Jangan pergi. Kecuali kalau kita perlu kepada
kos kita bolehlah pergi. Sebab ada setengah orang kadang-kadang cah mahal-mahal. Cah mahal-mahal tak pernah sabar sehingga orang rasa susah nak panggil penceramah. Tak harga. Amo pernah malam ni di Kuala Lumpur, kita nak panggil penceramah, tanya berapa? Allah parak Malaysia. Kita nak buat program di sekolah ya. Bayar dia mari saja 5,000. Bayar ceramah sejam ya. Tak kira kos lain pula. Oh selok kata sekolah nak ambil pitih mana 5,000. Jadi contoh janganlah kita menyusahkan sampai kita mau lalu. Tapi balik pada asasnya buat kerja ni kerana Allah Taala. Kerana Allah Taala. Jangan niat semata-mata sebab ada setengah orang, bukan semualah, ada seorang dua. Dia mengajar ni, dia sengaja pasal nak cari pitih. Dia letak rega pula. Siapa lepas dalam yang masih sebut tu, ada satu masjid tu, ambo pergi. Pakak ambo pun suruh malu. Ambo tak aja pergi, dia panggil pergi mengajar. Siapa-siapa, dia tanya berapa ustaz, kena bayar kat ustaz. Oh, kejut kita. Kata saya tak aja letak harga dia kata, ambo. Orang bui, ambil, orang tak bui, tak ada kata apa. Oh, dia kata 2-3 orang ustaz, ambo telefon dia kata, letak rega. Siapa ambo tak jadi panggil dia kata. Aduh, malulah kita ustaz juga. Jadi letak rega lalu dia kata. Bukan kita tak bui dia kata, tapi letak rega tu sampai kita masjid ni rasa tak sanggup nak bayar. Jadi situ contohlah ni pengalaman. Jadi dia pun tak sebut ustaz mana. Madi nak ayatnya dalam bab-bab gini kita orang hak jenis orang kita panggil penceramah bebas, tenaga pengajar ni kena cermat dalam bab ni. Tapi masjid pun apa nasihat kalau orang tu jauh-jauh mari builah sekadar untuk perkara minyak kereta dia. Minyak kereta dia pas dia nak balik rumah nak beli buah tangan kau bini apa ni mi goreng kau sebuku. Nak tak boleh beli mi goreng buat balik bini bukan dia. Tubik rumah belum ngorik lagi. Balik pukul 10. Pas balik-balik cari nasi rumah pula. Namanya serabut sungguh bini main tiap-tiap malam lah kata. Jadi kita masjid perkali kita panggil orang jauh lah, panggil orang jauh, builah sekadar minyak kereta dia kau gapo. Jangan buat start ni panggil semua. PT tak bui. Waktu ustaz tu jawab tak boleh semua penuh jadual. Boleh tak ada pergi tak boleh PT. Itu satu hal juga kan. Jadi balik pada cerita ni, jadi Nabi Hud ni kata ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Aku ni tidak minta sebagai upah. Upahku hanyalah dari Allah. Maknanya bila kita buat kerja agama secara luahnya kita ambil masuk, kita harap ganjaran daripada Tuhan. Kalau manusia builah. Kalau manusia tak bui pun tak ada apa satu sebab sesok tu lebih mahal lagi. Nilainya lebih mahal. Kemudian dia sebut ayat 52, wa ya qaumistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya supaya dia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Jadi antara benda lagi yang Nabi Nuh ni dan Nabi-Nabi lain, kalau apa ni Nabi Hud, Nabi Nuh dan Nabi-Nabi lain sebut ni ialah minta ampun. Sebab bila orang tu buat dosa pada Tuhan, dia syirik. Syirik tu dosa paling besar. Maka cara nak membersihkan tu selain pada berimeh, kena minta ampun dengan Tuhan. Hal tu penting. Dan yang kedua, istighfar ni ialah benda yang boleh membersihkan. Dalam hadis kalau kita baca, Nabi sebut, dia kata dosa yang kita buat manusia ni supaya serupa dengan karat ataupun titik hitam dalam hati. Bila seorang tu buat dosa, tak titik hitam so. Dua, tak. Sehingga akhirnya Nabi kata hati dia ni jadi gelap. Jadi gelap itulah siapa perekat khatamallahu ala qulubihim. Tuhan koci hati dia, Tuhan tutup hati tu siapa? Orang nasihat pun tak dengar, orang gini tegur pun tak pakar. Tu masalah. Jangan sampai situ. Jadi dengan istighfar ni dia boleh cuci. Bila kita buat satu dosa tak titik hitam, kita istighfar, Tuhan basuh balik. Dalam satu hadis juga disebut, dia kata umpama sabun. Istighfar ni umpama sabun yang boleh membersihkan kekotoran dalam hati kita. Dalam hidup kita kan, kalau pakaian kita cuma kita gonyol sabun. Sabun teri capur 1, 3 $1 kau macam-macam. Jadi dosa kita ni pun umpama daki
dan kotoran yang melekat dalam hati kita. Jadi istighfar ni cara kita cuci. Cuci balik. Sebab tu Nabi SAW ambil sokmo ni untuk diri hamba sendirilah, untuk kita ramai-ramai. Nabi memang menjadi amalan dia beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Dalam satu riwayat disebut wa inni la astaghfirullah sab'ina marratan kullu yaum. Setiap hari dia kata aku akan tak tinggal istighfar ni kurang-kurang 70 kali. Paling kurang tu minimumnya 70 kali. Tapi biasanya lebih. Nabi ni lebih. Setara Nabi pun tak tinggal istighfar. Kita orang yang tidak Nabi ni kena banyak lagi istighfar. Itu nombor satu. Kemudian dalam satu hadis lain Nabi kata kalau aku tak cukup ya istighfar ataupun cuai daripada beristighfar ni, Nabi kata fa innahu la yughanu ala qalbi. Hati aku ni hamba tak jumpa makna perkara ni. Malah cari tak berkali. La yughanu ni cuma kita terjemah purah. Hati ni jadi purah. Kita terjemah itu. Jadi serabut, jadi tidak tenang bila tak cukup istighfar. Tu Nabi sebut dia tu. Kalau aku salah kurang istighfar ataupun tidak seperti mana biasa, Nabi kata fa innahu la yughanu ala qalbi. Dia jadi lama terjemah serabut purah hati kita ni. Dia jadi tidak tenang, tidak gapo. Jadi Nabi ajarlah gitu. Maka dalam ayat ni pun Nabi Hud ni royak ke kaum dia, ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku hendaklah kamu mohon keampunan daripada Tuhan. Dan kita manusia biasa ni amatlah dituntut untuk minta ampun sebab dosa kita terlalu banyak. Dan bila kita minta ampun, insya-Allah sekurang-kurangnya kita cuci tiap hari, cuci basuh baju kita kan. Jari orang pakai selah 2 hari. Tidak gitu Biasa kita pakai sehari. Setengah orang setengah hari ya. Pagi baju lain, lepas zuhur baju lain tu. Pasal dia suka cemar. Basuh lalu. Setara tu kita jaga pakaian kita, maka hati kita lebih-lebih lagi. Sebab tu jangan tinggal paling kurang pun lepas semaya 5 waktu 3 kali astagfirullahalazzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling kurang hak tu. Jadi kalau 3 kali dengan 5 15 dah. Kalau kita semaya 5 waktu, lepas tu campur dengan hak lain. Dalam semaya kita pun ada Allahumma firli ma qaddamtu, atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ni semua ni istighfar belaka. Jadi insya-Allah dia Tuhan akan beri keberkatan. Dalam ayat ni dia kata kalau kamu naklah beristighfar dan minta ampun, gapo natijahnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Tuhan akan hantar kepada kamu langit ataupun hujan yang lebat. Dia sini sebut langit dan maksudnya hujan lah. Midrara ni hujan yang lebat. Mari ia akan menyuburkan tanah pada pasir itu. Sehingga kamu boleh menanam, kamu boleh bercucuk tanam dan mendapat hasil yang banyak. Jadi ni antara kebaikan istighfar ni Tuhan beri rezeki. Kalau kita ambil bahasa umum dalam hadis tu, Nabi kata rezeki, murah rezeki ni. Cara nak murah rezeki kena istighfar. Sebab kan dalam satu perbincangan ulama sebut antara sebab rezeki kita payah buat apa? Kerana dosa. Kalau kaji baca buku tu kita ketemu, terutama dalam buku-buku yang berkait dengan tasawuf, antara sebab menghalal rezeki ni turun. Rezeki ni luah ni, bukan harta bitimah ni, ilmu pengetahuan, apa ni, kesihatan, apa semua ni kait belaka ni. Sebab dia bila kita buat dosa menyekat, dia terhalal lah rezeki turun. Maka sebab tu pentingnya istighfar. Kata ulama, istighfar ni dan taubat akan membuka pintu rezeki. Sebab kita tak tahu, boleh jadi Tuhan sekat ni payah apa pasal tak cukup istighfar, tak cukup hati kita tidak bersih. Dan Imam Syafi'i pernah dalam riwayat dia ngaji, guru dia nama Waqi' bin Al-Jarrah. Ni guru Imam Syafi'i, orang masyhur, ulama masyhur. Kubur ni ada, kalau kita pergi Mesir ada kubur tu, Waqi' bin Al-Jarrah, guru dia nama. Jadi kalau kita nak pergi kubur Imam Syafi'i ni, antara kita jumpa kubur tok guru dia dulu, Waqi' Al-Jarrah. Jadi pernah disebut dalam riwayat waktu dia ngaji payah nak ada ketika tu Imam Syafi'i ni payah nak ngapa. Imam Syafi'i ni kuat ingatan. Dia ngapa Quran ni tak silap umur 9 tahun. Hafal Quran tu. Kita 9 tahun ni lagu Ustaz. Kita orang Melayu lagu Ustaz. Apa ni? Syak ke apa?
syak gedu-gedu. Oh, tu kita orang Melayu, anak umur 5 tahun ni tahu ajar lagu syak bedu-bedu. Imam Syafi'i ni ngapa Quran umur 9 tahun. Jadi waktu dia ngaji, tak ada ketika dia ngadu. Ni riwayat dia sendiri dia. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi'. Payah nak ngapa. Su'a hifzi ataupun bisu'i hifzi. Kerana payah nak ngapa. Hamba terjemah mudah. Payah nak ngapa. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Lalu Waqi' bin Al-Jarrah, guru dia ajar ke dia, arsyadani, bimbing aku. Lagu mana nak semua molek ingatan ni? Bitarkil ma'asi, supaya aku tinggal maksiat. Jangan buat maksiat. Jadi Imam Syafi'i ni maksiat berapa TV pun tak ada masa tu. WhatsApp pun tak ada. Gapo tak ada, internet tak ada. Tapi guru dia sebut, fa arsyadani bitarkil ma'asi. Dia royak kat aku, nasihat kat aku supaya tinggal maksiat. Fa innal ilma nurun. Kerana ilmu ni, ilmu agama secara khususnya adalah cahaya. Umpama cahaya. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu, itulah ilmu agama ni, nurun, merupakan suatu cahaya. Wa nurullahi la yu'ti li'asim. Dan cahaya Tuhan ni, Tuhan tak akan beri kepada orang yang berdosa, orang yang deraka pada dia. Makna orang buat maksiat, Tuhan tak akan beri ilmu. Tu mahal tu pengajaran Imam Syafi'i. Nak ayatnya dosa kita ni menghalal. Halal rezeki zahir, halal rezeki batin. Termasuklah ilmu pengetahuan. Itu masalah. Jadi sebab itulah apa ni dalam ayat Quran ni dengan kisah Imam Syafi'i itu pentingnya istighfar tu. Kalau kita kait dua ni. Ni masyhur ni dalam kitab, siapa-siapa mengaji dia akan jumpa riwayat ni. Imam Syafi'i sebut, syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asin. Tu sebut lagu tu. Jadi ingat malah. Jadi sebab itulah bila kita istighfar ni akan terbuka pintu rezeki. Rezeki zahir, rezeki batin. Lepas tu mari pun tak berkeh ni turun hujan yang lebat. Mari hujan sebab hujan ni akan menyuburkan tanah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan menambahkan kekuatan diri kita. Bila kita banyak istighfar ni, fizikal kita pun gagah. Sebab apa gagah ni? Sebab dia hilang hak negatif. Bila kita istighfar ni, dia pemikiran negatif hilang. Antara sebab kita manusia ni payah go-to-go ni pasal duk mikir negatif. Kita banyak berhadapan dalam hidup ni dengan sifat negatif. Sebab tu kalau kita baca, orang putih ni ada satu buku, Dr. Norman Vincent Peale, mati dah. Ni tahun 50-an dulu. Dia ni antara pakar motivasi yang terkenal di barat. Hamba baca buku dia sampai habis. Buku dia nama The Power of Positive Thinking. Tu nama buku dia tu, The Power of Positive Thinking. Dr. Norman Vincent Peale nama dia. Jadi dia nak royak kekuatan pemikiran positif. Sebab itulah kita ni kena sentiasa berfikiran positif. Dalam istilah agama kita kena husnuzon. Husnuzon dengan Tuhan dan terbuka menerima takdir Allah. Itu positif tu. Bukan tak ada ujian, susah, sakit, macam-macam macam ni mari wabak, tapi dia sentiasa berfikiran positif. Kalau kita biasa masuk multi level marketing, syarikat berkembang, apa pun join masa duduk universiti dulu, masuk syarikat direct circle, pergi kerusuh dia ke apa, dia ajar kita ni mikir positif. Contohnya gini, dia kata direct selling, kita kena pergi rumah orang. Kita kena pergi rumah orang kan, kita tak tunggu orang. Jadi dia kata kita kena fikir positif. Contohnya bila hujan lebat, mari hujan, setengah orang mikir Allah susahlah aku nak menego warna hujan ni. Tapi orang yang berfikir positif, dia suka hujan. Apa? Sebab bila hujan orang tak tubik rumah. Tidak gitu ya? Bila hujan orang biasa tak tubik, orang akan duduk dalam rumah. Jadi kata ni peluang aku nak pergi jual. Nampak tak? Dia ajar kita ni berfikiran positif. Orang yang fikir negatif, Allah hujan, tak pergi mana dah aku. Tak boleh nak nego makan aku ni. Tak boleh nak nego. Tapi orang fikir positif, ni peluang ni, nak pergi tutup pintu rumah orang. Sebab orang tu tak pergi mana ni. Orang duduk rumah tu, jadi aku boleh pergi jual. Tengok cara beza dua tu. Jadi sebab itulah pentingnya berfikiran positif. Bila kita berfikir positif, kita jadi gagah, semangat kita tinggi. Dia tidak mudah putus asa.
Tu penting fikir positif tu. Jadi situ agama pun ajar, sebab tu dia sebut kalau kita baca dalam perbincangan-perbincangan dia sebut kena ada husnuzan. Husnuzan dengan Tuhan. Anggaplah hak Tuhan buat ni ada kebaikan berlaku. Dan memang hak Tuhan buat ni zahirnya tak molek. Tapi di belakang tu cuba sakit. Sakit kalau kita tengok dak. Bagi setengah, bagi kita lah secara umum sakit, tak ada orang nak sakit. Tak ada orang nak sakit. Ambo pun tak sih. Tapi biasanya orang bila sakit dia ingat Tuhan. Allah, tu bik lehem mulut. Sekali agak zikir pun dok. Sudah maya cari lepas lalu. Tapi bila sakit kan Allah, tu bik lehem mulut. Dan kadang-kadang waktu dia segar tak cara ke bini. Agah dengan bini, backing dengan bini. Bila dia sakit, Mina. Lain dia kata. Sekali agak, makmu duduk mana ni? Air tak masuk lagi. Sekali. Dia sakit mari. Mina, tolonglah awak air kat aku. Barulah genduh diri. Kalau minum hak sedap pula. Baru khabar awak sakit. Bini jawab, pong pek kau tak kepala je lah. Anak orang ada positif aspek, zahirnya negatif, tapi dari sudut yang lain kalau kita tengok kita akan nampak positif. Lah orang susah ni biasa dia pergi semaya, hak tak rajin maya ajak. Tak rajin berdoa. Berdoa pula dengar teriuk. Setengah orang doa tak tinggal maya, tapi doa dengan gitu duk mikir bila nak habis. Panjang temen baca. Tapi bila dia susah kan begini lalu. Kita nampaklah tu muka. Begini. Coy mata kadang-kadang. Tu dia susah tu. Jadi ada aspek positif daripada kehidupan. Jadi hak agama nak ajar kita ni sentiasa melihat sudut yang positif. Walaupun zahirnya benda ni yalah sakit. Mampolo ni kat mari PKP ni pula. Tak boleh menego makan lah, tak boleh jual, tak boleh gapo. Kita memikir negatif. Betul, tapi kalau kita fikir positif, inilah masa kita nak duduk di rumah. Nak duduk di rumah. Nak baca Quran ke apa. Ambo bukan lemah ambo sendiri. Masa mula-mula PKP tu, ambo mula mikir nak buat guana. Aku 2 minggu tak boleh pergi mana ni. Kita duduk besok tubik masuk. Surah lemah. Jiwa memang mula-mula tu. Bila dengar pengumuman Allah Tuhan kata boleh bertahan. Aku 2 minggu lama menanas sore di rumah. Tapi Tuhan beri dalam masa 2 minggu itulah kita boleh beki diri kita banyak. Diri kita apa? Semaya jemaah dengan orang puas, boleh baca Quran. Kalau nak baca Quran berambat. Tapi bila mari PKP tu tak ada gangguan gapo tu. Tak ada gangguan. Ada orang mari di rumah, orang tak mari, kita pun tak pergi lain. Ketika tu kita baca Quran. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh baca buku. Allah Syukur pula mikir maya Allah tak ada PKP ni, payahlah aku nak cari peluang setahun ni. Tu nak ayat. Ada benda yang positif di sebalik. Kita boleh baiki diri kita boleh baca hak mana kita selama kening kita rasa itu, kita balik mulabuk duduk rumah daripada tidur nak berapa lama nak tidur. 4 jam 5 jam boleh, lepas tu puas. Tidur ni pun puas juga kalau banyak. Jadi masa kita tu banyak. Dah kita tak pergi mana, tak kalut, tak gapo, nak tunggu semaya zuhur pula. Subuh dengan zuhur ni buat macam boleh semaya sunat, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh buka kitab. Allah kata syukur pula. Jadi syukur pula. Walaupun tak boleh pergi mana, hati tu rasa sedap. Pasal kita balik ke diri kita. Kita balik ke diri kita semula. Sebab manusia ni bila dia balik pada agama, dia dekat dengan Tuhan, dia balik pada asal. Dia balik pada fitrah. Ya kita duduk serabut dekat apa pasal kita hilang fitrah kita. Kita duduk hambak kau ni, hak dalil tu duduk minta. Duduk minta dia tu. Supaya kita berzikir, kita beribadat. Tapi kerana kita duduk hambak menego, hambak kerja, hambak kau tu, hak dalil ni kita tak ada cara. Tapi bila kita boleh betul balik ni hak dalil, kita akan rasa tenang. Rasa suka. Rasa lapar, tidur pun sedap. Puas hati, memang puas hati. Tu kalau kita ambil sudut yang getih. Bagi orang ambil sudut negatif kat memelah serabut duk tengok muka tolor atas rumah. Satu hal tu dia ambil sudut negatif. Orang puas pula ni peluang aku nak ngepek ni. Kau tu lelaki kau tak gimana sekali aku ngepek dia start motor. Jadi ni nak start motor tak boleh. Anak kocik aku susu. Duk kerja ngepek 2 minggu bengong sungguh tu lelaki. Main 2 minggu ceramah semua ni puas Ustaz Azhar dulu kalau dengar tiap-tiap jam puas juga. Jadi sini, jadi kita ni kena sentiasa
Ambil sudut yang positif. Mengambil sudut yang positif dalam hidup, insya-Allah hidup kita jadi benar. Dan ni mari pula PKP ya. PKP mari PKPB ni semua ni kerana kita ya. KJS bukan nak sangat buat. Ambo KJS sebagai KJS ni ambo tahu. Kesal dari segi ekonomi, dari segi gapo kata berat. Tapi tak ada pilihan. Tak ada pilihan kerana kita sendiri. Orang suruh tu SOP, kita tak tahu SOP. Jaga jarak lah berapa, kita tak dengar belakang. Orang kita ni kau banyak kau sedap makan kedai. Kita beres. Patut kau takut, ni duk kau penuh kedai-kedai makan. Jadi pelik. Jadi KJS tak ada pilihan. Kalau tanya KJS, tak ada KJS nak buat PKP ni. Sebab apa? KJS ilah hasil kita Kelantan 30 juta sebulan. Hasil kita lebih kurang 30 juta. Bila PKP mari, 30 juta tak ada hasil. Bayarlah. Sebulan 30 juta. Kalau 3 bulan 90 juta. Tak boleh hasil. Kalau orang nego dia rugi ya, KJS dia tak panggil rugi, dia panggil kehilangan hasil. Tapi kalau orang nego rugi, bila rugi pas KJS nak PTT pula gaya. Bayar gaji hok bulan-bulan ni, jalan sepatu lah, pergi kerja tak pergi kerja gaji kena bayar. Lepas tu hok orang susah hok kampung hok tak ada makan ni, hok tak ada kerja, KJS kena waktu PTT. Jadi tak ada KJS sebenarnya. Sebab tu KJS daripada awal lagi royak minta kerjasama jaga SOP, minta kerjasama jaga SOP. Tapi kita bawah ni bukan semua lah hok jauh tu ramah. Tapi kerana hok 2-3 orang hok tak dengar kata ni lah menyusahkan habis orang. Habis orang jadi kalau jadi KJS tak ada pilihan. Lepas bincang dengan Kementerian Kesihatan ke apa semua, kalau ikut Kementerian Kesihatan 2 bulan lepas lagi dia suruh kurung. Suruh kurung tak pergi mana dah. Sebab benda ni kau naik. Tapi KJS duk timbang banyak perkara. Tebih buat ni rakyat marah. Pas kita nak akan gapo tak pergi mana. Jadi masalah tu. Jadi dilema orang jadi KJS. KJS ni sepomok ayuh. Nak buat gapo-gapo anak komplain. Lah anak pula lah ni ada WhatsApp lah, ada gapo. Masuk dalam grup. Aku boleh ayuh. Rugilah menyesal boleh ayuh. Ayuh hok tak cara ni. Ayuh hok gapo. Ni anak lagu ni. Apa kau saing ni? Ayuh aku tak. Baikmu lah boleh ayuh jauh. Awak ayuh orang nampak comel belakang, jadi ayuh kita baru tahu. Ni nak contoh. Jadi inilah nak saya sebut nak suruh kita faham. Masalah isu yang dihadapi oleh KJS. Bila kita jadi KJS kita faham masalah ni. Kita KJS nak kena tangguh. Tu pun muncul dia 2 minggu. Dari 2 minggu ni kalau kita betul-betul jaga SOP, lepas 2 minggu selesai. Tapi kalau kita buat perangai sepotolok 2 minggu pun masalah juga. Kita masjid dia pun minta maaf nak sebut kadang-kadang kita terus cerita kok orang tak pergi mari semai Jumaat dia kocok pagar gapo semua. Dia KJS buat ni lepas becek ni kadang-kadang kita tak faham. Nak boleh kau tubik keputusan kena gini masjid tutup masjid banyak orang ni semua ni becek panjang. Kitab macam-macam buat tubik. Tutup alim ni bukan kata telitah lah buat dok. Tutup alim ni ngadak kitab belakang. Waktu tubik orang ni waktu tubik kitab, orang ni waktu tubik kitab, pelaga tengok gapo barulah KJS buat keputusan. Majlis fatwa. Majlis agama buat keputusan. Lepas ngadak kitab habis. Kita hok tak baca kitab ni cerdik pada tok peti, hok tu masalah. Ni masalah hari ni orang hok tak baca kitab lebih cerdik pada tok peti. Ambo tak berani komen sebab ambo baca tak cukup. Tapi apa ni dia bagi apa tu? Dia panggil majlis ulama ni, dia baca kitab. Dia baca, dia teras sosok. Gini, pandangan ni lagu ni, pandangan lagu ni, pandangan lagu ni. Tu nak oyak. Bukan barang main-main. Duk luar kita tak tahu, kita duk dalam mesyuarat kita tahulah. Bila tok peti hura sosok pandangan ni gini, pandangan gitu. Jadi kita sebab tu janganlah kita ni tunjuk pandai tak tu kalu. Duk komen dalam Facebook, komen kedai kopi kita, ilmunya tak belah mana. Ilmu kita dalam Google. Tu pun Google pulah kaca. Dia tengok teks Arab, dia terjemuh kod Melayu. Kalau tengok terjemah Google ni, sahabat tak boleh pakai. Ambo pernah cek dengan Google ni, ambil teks Arab, tengok translation tu. Buku cahaya kita jadi tak faham. Kalau kita baca Arab faham, baca Google tak faham. Nak ayat translation dia tu. Jadi situ kena faham. Jadi sebab tu benda begini bila nak kecek ni tamu bab agama kena jaga. Kena jaga bab agama ni. Kita puas hati tak puas hati pun kita tengok bab apa dia buat. Nak boleh kau siapa dia panggil kesimpulan, rumusan hukum ni bukan barang kecil.
Orang nak ulama tu dia tahu dosa pahala juga. Bukan senin. Ni setengah orang tu, nanti tangguhlah pokok tok peti tu. Tak ui orang sembahyang Jumaat. Nanti tangguhlah tak ui orang sembahyang Jumaat. Ada orang kata lagu tu. Baru dia pergi Kuala Lumpur naik taksi, duk ngepek kalau driver taksi tak kenal kita siapa. Dia duk ngepek. Saya ni bang, 4 minggu dah tak boleh sembahyang Jumaat dia kata. Masjid semua tutup. Nanti tangguhlah dia kata. Orang yang larang sembahyang Jumaat dia kata. Muka dia berjuruh pakai serban apa semua driver taksi. Kita pun duduk dia cakap duk balas dengan dia. Nyamat turun taksi janyo kita. Baik aku duduk dia kata. Tapi aku bahar dia berhenti tengah highway tu kan. Suruh turun seloklah kita nak pergi ke mana kan. Jadi kita pakai duduk dia gitu. Dia duduk mengepek. Nanti tangguhlah semua dosa ni dia kata. Saya 4 minggu dah tak boleh sembahyang dia kata. Tak boleh sembahyang Jumaat. Dia muka orang jauh. Tapi jauh lah jauh ilmu tak cukup. Dia jauh habitat, dia mungkin nak sembahyang Jumaat ni tu orang jauh nak pergi masjid. Tapi ilmu tak cukup. Ilmu tak cukup. Situ jadi masalah. Dan kita akhirnya banyak ni. Dan kita ngepek sikit lah. Muka lama tak jumpa kan. Ni perlu nak ngepek pun. Jadi kebanyakan kita ni hati bagus. Niat dia comel. Tapi dia tak cukup ilmu. Tu masalah. Bila tak cukup ilmu, dia kecek tu bagi hak dia kadang-kadang. Dia suruh betul dah. Memang dari sudut satu sudut betul. Tapi ada lagi sudut lain. Ada lagi sudut lain. Ulama ni bicara banyak perkara. Dan agama ni luas. Agama ni luas. Sebab tu kita kena ngaji sikit pun. Janganlah kita kata kita ni, aku baca lagi kitab ni betul. Tapi ada kitab lain lagi. Ada lagi kitab lain. Kalau kita boleh jadi kita tak baca. Dalam kitab kita baca betul lah ni pandangan gini-gini. Ustaz ni ngajar lagu tu. Tapi ada pandangan lain. Dia fekoh ni supaya undang-undang. Sebab tu orang balas di mahkamah. Lawyer ni lagu ni, lawyer ni. Undang-undang lagu tu lah. Dia ada tafsirnya undang-undang. Teksnya lagu ni. Tafsirnya lagu mana. Fekoh ni pun lagu tu. Ada teks dia, ada mata. Lagu mana tafsir. Sudut pandangnya. Dan berbeza pandangnya ni. Yak mula. Yang sebut semua. Yak mula. Zaman Nabi. Sahabat. Berkadah dah. Berkadah dah pandangnya. Contoh cerita masyhur kan. Dalam kisah Bani Quraizah lah. Oh ni masyhur dalam kitab. Nabi atas sahabat pergi serang. Nak pergi serang satu puak Yahudi Bani Quraizah. Atas masuk ke askar. Nabi kata la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraizah. Mu jangan semaya asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tu pesannya Nabi. Jadi sahabat ni pergi. Pergi muka jauh. Jarak Madinah dengan Bani Quraizah tu jauh. Sehingga akhirnya waktu asar ni nak habis. Nak habis tak siapa lagi. Jadi sebahagian daripada sahabat ni berhenti. Dia kata kita kena semaya asar. Kalau kita terbeok tak ada asar ni. Habis waktu. Jadi sebahagian daripada sahabat berhenti semaya asar. Ada satu grup lagi tak sih. Dia kata tak boleh Nabi pesan dah semaya denung. Tak boleh semaya tengah jalan. Pergi juga sepuk lah. Bawa bedah semaya asar masuk orang maghrib. Jadi berkadah dua ni pandangnya. Hak ni semaya asar tengah jalan. Kerana dia kata tak ada siapa. Kalau dia siapa waktu asar habis. Hak ni kata tak boleh sebab Nabi kata kena semaya asar den. Balik Madinah. Lepas selesai urusan ke apa, balik Madinah jumpa Nabi. Badi royak dengan Nabi. Orang ni komplain orang ni komplain orang ni. Orang ni kata ni ya Rasulullah semaya tengah jalan. Tak ada siapa semaya dah. Nabi pesan semaya dah. Orang ni pula kata, orang ni pergi semaya dah waktu nak habis dah. Waktu tahrim kan kalau kita ada waktu tahrim kan. Jadi dah lepas-lepas semaya dia molek masuk ngorek. Nabi duduk dia. Nabi tak kata gapo. Nabi senyap. Jadi sahabat buat kesimpulan, dua-dua tu betul. Dua-dua tu betul. Apa? Sebab orang ni dia ambil zahir. Hak semaya tengah jalan ni dia kata Nabi suruh semaya di Bani Quraizah tu bukan mesti semaya asar tu. Nabi nak suruh pergi dengan cepat, jangan duk berhenti beli goreng pisang putu halba kat tengah jalan. Makna biar dia siapa, dia lagi semaya asar, nak suruh siapa awal. Tapi oleh kerana perjalanan kita jauh, susah, maka waktu nak habis kita semayalah dulu. Kalau tebik tunggu denung, luput waktu. Ni dia ambil di segi tujuan. Perintah Nabi tu ada tujuan. Hak ni pula kata tak boleh. Mungkin Nabi kata lagu tu. Dia ambil zahir. Jadi dua-dua ni betul. Itulah dia kata tafsirnya. Tafsirnya. Hak tu ya tubik pekoh mazhab tu mazhab ni. Kerana tafsirnya tadi lah. Sebab tu bandingan ulama. Semua mazhab ni betul. Semua mazhab ni betul. Semua sudut pandangnya. Bapa orang ni pandai lagu ni. Bapa orang ni pandai lagu ni. Tapi dua-dua tu betul. Mungkin Nabi sebut dalam hadis. Satu hadis kan Nabi kata manishtahada fa akhta'a
falahu ajrun wahid. Siapa-siapa berijtihad dalam bab agama ni, fa akhta'a, silap ijtihad dia, salah, falahu ajrun wahid, dia boleh so pahala. Bukan dosa, boleh pahala. Cuma so pahala kerana pahala ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Orang yang berijtihad, betul ijtihad dia, 2 pahala dia boleh. Hak tu boleh pahala juga salah, tapi so ya. Hak ni kerana betul, dia boleh pahala. Ulama kata pahala ijtihad, pahala betul. Dia boleh 2. Makna 2-2 tu betul lah. Tak boleh, sebab tu dalam fiqh tak boleh kata ni salah, mazhab ni salah, tak boleh. Sebab sudut pandangnya yang berbeza. Hak ni hak mau duk tekan semua. Sebab tu jangan ta'assub. Bila kita kecek bab mazhab, bab pandangnya ni selagi tidak bercanggah dengan akidah, jangan kita ta'assub. Kok jadi kucar dalam dunia hari ni, dalam masyarakat Islam, kerana ta'assub dengan pandangnya masing-masing. Siapa mereka baluh, membunuh kerana ta'assub. Ta'assub ni hak menjadi masalah. Jadi kita kena terbuka. Dan contoh macam aku selalu sebut, Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i ni dia duduk di mana? Dia duduk di Hijaz. Lepas tu dia pergi ke mana tu? Lepas tu satu hari dia pergi ke Kufah. Kufah di Iraq. Tepat Imam Hanafi. Imam Hanafi ni mati dah. Dia disusunnya, dia mula-mula Abu Hanifah. Lepas tu mari Imam Malik. Lepas tu mari Imam Syafi'i, mari Imam Ahmad. Tu susun ni. Abu Hanifah ni awal lagi. Dia awal, dia mati. Imam Syafi'i pun tak ada dengan dia. Imam Malik timbul di Madinah. Imam Syafi'i dia jadi murid kepada Imam Malik. Dan sahabat Abu Hanifah, Syaibani, Muhammad Ali Asy-Syaibani, sahabat dan murid pada Abu Hanifah ni, dia pergi ngaji dengan Imam Malik. Jadi dia zaman lain-lain. Jadi Imam Syafi'i ni dia pergi ke Kufah di Iraq, tepat Abu Hanifah, Masjid Abu Hanifah. Jadi kubur dia duduk dalam masjid. Orang dulu kan kat kubur tu lah dia buat masjid. Jadi orang kenal dia. Bila Imam Syafi'i gini, anak-anak murid Abu Hanifah ni, mazhab Hanafi ni kenal. Dia orang sahur. Kenal, minta dia jadi tu imam. Semaya subuh. Jadi Imam Syafi'i ni dia pergi dengan anak murid juga, berapa orang anak murid. Dia jadi tu imam, orang minta juga dia jadi tu imam, orang tahu dia orang alim. Dia semaya subuh, dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut dan tak sujud sawi. Kan dalam mazhab Syafi'i kita kan, kena baca kunut. Kalau tak baca kunut, kena sujud sawi. Ni Imam Syafi'i sendiri jadi tu imam, semaya subuh, kunut pun tak baca, tak sujud sawi. Pakai sudah lagi tu semaya. Lepas waktu tu geger anak-anak murid dia hok mari dengan dia ni. Geger pakat giliko dia, guru anak pelik ni tok guru. Tok guru ngajar kena baca kunut. Tak boleh tak baca kunut, kena sujud. Ni tok guru kunut tak baca, sujud sawi pun tak buat. Lagu mandu. Apa kita kalau tok guru kita buat pelik sikit kan kita soal. Imam Syafi'i kata aku sengaja tak baca kunut dan tak sujud sawi kerana aku hormat kepada tuai kubur. Dia tunjuk ke kubur apa ni. Aku menghormati tuai kubur ni. Abu Hanifah tak ada dah mati dah ada kubur ya. Kerana dalam mazhab dia tak ada kunut. Jadi aku semaya ni di masjid dia dekat dengan kubur dia. Jadi aku hormat kepada dia. Tu nak oyak. Tu dia panggil sikap terbuka. Tasamuh. Tasamuh. Kerana nak hormat, menghormati pandangan orang lain. Tu nak oyak. Contoh. Jadi contoh ni lah yang kita kena ambil. Kita ni ngaku mazhab Syafi'i tapi tak turut perangai Syafi'i. Hak tu ya jadi masalah kita. Setengah kita ni pendapat Imam Syafi'i pun kita tak jumpa. Kita baca dalam kitab orang lain tulis. Yang kita panggil Syafi'iyah. Mahirlah kita dalam mazhab Syafi'i, tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri tak ramai yang kita baca. Kitab Al-Ni, buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, bukan semua orang baca. Ramai orang kita ni tak baca. Tak pernah rujuk kitab Al-Um. Sedangkan dalam Al-Um itulah pandangan Imam Syafi'i yang sebenar. Hak lain ni kita panggil Syafi'iyah. Mengikut mazhab Syafi'i. Dah banyak beza Syafi'iyah ni dengan pandangan Imam Syafi'i. Banyak beza. Tu nak ayat contoh. Jadi situ nak suruh kita faham. Dalam benda-benda gini kena faham supaya kita pergi dengan comel dalam hidup kita ni. Kita tidak baluh dalam benda-benda yang tak perlu.
Lo ni kita buang masa banyak duk bahas barang-barang yang tidak perlu. Hak tu yang kita tak boleh pergi jauh. Hak tu berkadah sama sendiri. Ngajar duk badi kata mu kata kat aku kata kat mu dalam ngajar. Benda tak boleh pergi depan. Tak boleh pergi depan pasal sikap ta'assub. Ta'assub ni lah kita kena betul. Kita boleh pergi satu mazhab kita Malaysia ni, mazhab kita Syafi'i lah, tu pegangan rasmi. Tapi kita kena hormat juga pandangan-pandangan lain yang tidak bercanggah dengan agama. Tapi pegangan kita memang rasmi Malaysia ni mazhab Syafi'i. Di segi fiqhnya itu pegangan rasmi KJL, pusat dan negeri. Kecuali Perlis. Perlis dia mazhab lain. Dia panggil mazhab ahli sunnah wal jamaah. Seolah-olah macam kita ni tidak ahli sunnah, tapi biarlah waktu di segi istilah ya. Dan akidah kita ialah akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Tu pegangan kita. Tapi tidak bermakna siapa kita tolak orang lain. Orang lain ada asas dia juga. Dan perbezaan pandangan ni kita tak boleh nak hapus. Sebab ada setengah orang nak suruh gesol. Tak boleh, kita tak boleh hapus. Kerana zaman Nabi pun orang berbeza pandangan dah. Zaman kita ni ahli kita setara mana, ilmu kita setara mana. Kalau zaman orang ahli, orang jauh lebih pada kita, tak boleh selesai. Kita hari ni nak selesai ke mana? Maka sebab itulah kita perlu menghormati antara satu sama lain. Mazhab demo betul demo, tapi kawan pergi hak ni. Tak apalah lagu tu. Pergi hak kita ni. Tapi kena hormat hak orang. Jangan kata salah tu pandangan itu tak betul. Tak boleh. Dia ada hujah juga. Ada wujud, ada Quran, ada hadis juga dengan dia. Sebab kalau kita baca perbandingan mazhab, kita akan nampak bapa ulama ni berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Ada sebab. Bukan saja-saja dia. Ada sebab tadilah dia baca ni kepahaman dia. Pok kita sama kita lah. Pok kita sama kita. Jadi itu lebih kurang. Nak suruh kita faham dalam bab ni. Kait panjang sikit dengan hak dia sebut. Jadi dua perkara yang besar yang kita bincang malam ni. Pertama ialah mengabdikan diri kepada Allah, yang kedua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan habis kisah tentang Nabi Hud ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' ikshif 'annal balaa'a wal waba'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' anzil 'alaina ar-rahmata wad-dawa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sejuk kan?